Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada tengah hari yang mulia ini sebagai majlis khususlah bagi anak-anak pelajar daripada kelas sanawi, kelas 9 tu. Jadi ruangnya hak dia lah ni. Ruangnya hak dia. Kita nak mari tengok, nak mengaji pada tengah hari ni Ad-Darsu Al-Khamisa Ashar, iaitu mata pelajaran yang ke-15 daripada kitab Muqarrar kelas 9 ni lah, Al-Thanawiyah Al-Aqidah, Kitabul Muqarrar Al-Aqidah Al-Thaniyat Al-Thanawiyah. Mana kata hak kelas 9, kelas 9 muka 50 ni tu. Muka 50 ni kita nak tengok bab hari ni bab baru. Bab gapo? Yakni al-Yahudiyah. Agama Yahudi.
siapa dia agama Yahudi, supaya kita boleh tahu dan reti dengan cara sebenarnya apa yang diartikan oleh para ulama yang bawanya cahaya inti agama kepada kita. Dia kata ta'rifuha, definisi bagi al-yahudiyah ni hiya al-millatu allati yadinu biha al-yahudu wa hum ummatu Musa alaihi salam. Yahudi ni iaitu satu millah. Millah yakni satu agama, satu pelaturan hidup, satu kumpulan yang beragama dengannya oleh al-Yahud. Oleh al-Yahud. Biarkah Yahud pada asal tu mereka kena kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Wa hum ummatu Musa alaihi salam. Dia adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Asluha, asal dia ni daripada mana? Asluha kanat fi asliha, didapati Yahudiyah ni pada asalnya qabla ayyuharrifaha al-yahud, belum daripada orang Yahudi tu khianat agama dia sendiri. Ia tu apa? Ad-diyanatu, kena pada agama. Ad-diyanatu al-munazzalatu, agama yang dibawa turun mari. Sebab tu dikira kata agama Yahudi ni pun asal lah agama yang mari daripada langit juga. Orang panggil agama samawiyah. Din as-samawiyah, agama yang bangsa kepada langit, kerana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Wahyu tu mari daripada atas. Mari daripada atas. Baik. Wa hiya ad-diyanatul munazzalatu minallahi ta'ala, iaitu kena kepada agama yang turun daripada Allah Ta'ala di atas Nabi Musa alaihi salam. Wa kitabuha, dan kitab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Yahudi ni At-Tauratu, kena pada Taurat. Kena kepada At-Taurat. Wahia, tapi dia sekarang ni Al-Yahudiyah ni, bangsa pada Yahudi ni al-an sekarang ini diyanatun batilatun, iaitu agama yang batilah, agama yang tak terpakailah, agama yang tak berguna. Kenapa tak berguna? Pertama, li'anna al-yahuda harrafuha, kerana bahawasanya jadi batalnya agama Yahudiyah ni kerana orang Yahudi sendiri mengkhianati akan agamanya, ubah agama sendiri. Hak ni dah ni, orang Yahudi dia gulu dalam masalah beragama, suka buat rengka dalam agama, suka tambah dalam agama. Apa yang bawa datang oleh Musa dalam Taurat wasa tak cukup, tak padai. Sebab itulah pintu bagi orang yang nak memunahkan agama, iaitu puak-puak ahli penrekaan tu. Ahli rengkaan. Hari ni tu baik pula ijazah daripada burung. Esok boleh jadi ijazah daripada air pula. Lusa boleh jadi ijazah daripada lembu. Belakangnya boleh jadi ijazah daripada kambing. Berbagai-bagai ijazah lah. Sampai situ ke kita sebagai umat Islam nak orang umpama tu dok bawa kita pergi? Ya bukan tu. Kita kena mikir dah. Kena renung. Kena tengok. Kenanya buatnya mudarasah, kajian untuk diri kita itu selamat. Yahudi ni ubah agama dia sendiri. Sebab itulah agama dia tidak diiktimadkan. Jadi batilah sebab agama dia khianat sendiri. Itu satu sebab. Sebab yang kedua,
wa li'annaha nusikhat bil Islam. Kerana bahawasanya sebab gapo agama Yahudiyah ni jadi batilah, jadi tak berguna kerana Islam itu datang. Apabila Islam itu datang, seumpama mari proses agama dulu, semua agama terakhir iaitu agama Islam. Allah kata, kita nak misal dengan cara mudah-mudah, apabila kita ni ada rumah kayu ya asal. Sebab apa rumah kayu asal? Kerana dulu tadi tu kita kurangnya duit, kurangnya pitih. Tak ada banyak mana tenaga kuasa kita. Setelah daripada tu Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang luas bagi kita serta halal. Kita berasa nak punggah umur dulu, nak buat baru jadi besar sikit, jadi kukuh sikit. Rupa lagu tu lah. Rupa lagu tu. Jadi Islam adalah agama penutup bagi segala-gala agama. Maka agama Yahudi sekarang lalan ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak diterima. Walaupun zaman Nabi Musa dulu ya terimalah. Tapi zaman Nabi kita ni tak terima. Itu tak? Sababu tasmiyatiha, sebab dipernamakan dengan agama Yahudiyah ni. Apa dinamakan lagu ni? Ia kata summiyatil yahudu bidzalika nisbatan ilal yahud. Dinamakan akan agama Yahudi dengan demikian itu nama sebab nisbah sandaran kepada Yahud. Al-Yahud, Yahud ni pia. Wahum atba'uhum. Mereka itu pengikut bagi Yahudi lah. Pengikut bagi Yahud. Wasammu Yahudiyan, Yahudan. Ulama tadi itu ataupun mereka itu menama puak-puak dia dengan Yahud nisbatan ila Yahuza. Nisbah kepada Yahuza. Yahuza. Bukan Yahuda. Yahuza dengan za. Bukan zai. Za. Nisbah pada Yahuza. Yahuza ni siapa? Ibnu Ya'qub. Ibni Ya'qub. Yahuza ni anak bagi Nabi Ya'qub. Kata ahli sejarah, ia anak tua bagi Nabi Ya'qub. Yusuf tu adik dia. Yusuf tu kan kita ada dengar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu adik Yahuza ni. Ia banyak beradik. 12 kata setengah daripada ahli sejarah, 12 orang semua. Alladhi yantami ilaihi banu Israel, yang sandar kepadanya oleh Banu Israel. Alladzina bu'ithu fihim, puak-puak Bani Israel tadi itu dibangkit pada mereka itu Musa alaihi salam, akan Nabi Musa alaihi salam. Musa tu i'rab jadi gapo situ? Jadi naibun fa'il bagi bu'ithah. Lalu kita boleh tahu kata Yahudi ni mari dana, mari daripada anak jata, nama anak lelaki hak tua, anak Nabi Yaqub. Nama Yahuza dengan za. Kemudian kok mana boleh jadi Yahuda tak jadi Yahuza? Faqulibatil faqalabatil arabu azzala dalan, dan telah tukar oleh orang Arab akan za berjadi dal. Arab ni dia suka tukar za tu jadi dal. Dia kata mudah nak sebut. Tu orang dia lah. Kita ni tak ada gapo Yahuda pun tak apa, Yahuda pun tak apa, boleh belaka, tapi moga kena tengok pada asal bahasa lurah dia, bahasa Arab, maka kita tengok kena pada Yahuza. Jadi Yahuda asalnya gitu. Orang tanya pia tukar, orang Arab tukar. Al-Arabu situ kena pada dia, kena kepada al-fusahah
daripada orang arti pandai dalam masalah lurah lah. Bukan kita ada buat sendiri, tak ada orang ikut, bukan gitu. Kemudian itu satu pendapat. Satu pendapat kata Yahudi ni asal daripada Yahuzi, ataupun Yahuza. Dia kata dua-dua. Itu pendapat mula-mula. Pendapat yang kedua, waqila nisbatun. Waqila nisbatan ila al-hudi. Al-hudi. Al-hud. Al-hudi. Macam gitu. Iaitu nisbah kepada al-hudi bisyaddid dal. Yakni dengan kita mentasydidkan dal. Ai hala kauniha makru'an bisyaddil al-addal. Hal keadaan kita baca dengan tasydidkan ad-dal. Gapo? Al-Yahud asalnya daripada Al-Hud. Al-Hud. Gitu. Gapo Al-Hud? Wa huwa taubatu war-ruju'. Iaitu kita kembali diri dan berasa sesat. Hak ni ambil mana ni? Ambil pada pahamnya pia ni. Wa dzalika nisbatun ila qauli Musa li rabbih. Hak ni sebab ni nisbah kepada perkataan Musa yang dia itu mukhatab kan. Tuju perkataan dia bagi Tuhan dia. Lagu mana Musa kata? Inna hudna ilaik. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu hai Tuhan. Inna hudna ilaik. Macam itu. Tu. Ai tubna. Hudna bermakna tubna. Apa makna tubna? Aku bertaubat. Kami bertaubat. Wa raja'na ilaik ya Rabbana. Aku taubat kepadamu dan aku rajuk kepada engkau ya Allah. Hei Tuhan bagi aku. Tu gitu. Wa dzalika anna Bani Israel hina ghaba anhum Musa alaihi salam wa dhahaba li miqati rabbih. Sebab gapo Musa boleh kata inna hudna ilaik? Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Buat apa? Kerana bahawasanya Bani Israel ni tak kalau Musa itu tak ada duduk sekali dengan dia. Musa ni pergi kepada miqat untuk nak pergi jumpa dengan Tuhan, menajak Tuhan. Musa ni pergi pada miqat. Miqat ni satu bukit, Bukit Tursina lah. Bukit Tursina ada dalam negeri Mesir lah sekarang tu. Musa pergi menajak ke Tuhan. Walamma jaa Musa limiqatina. Tu tak kalau Musa itu datang pada miqat dia. Miqat ni mana tempat berjanji Musa dengan Tuhan dia. Nampak tu tak? Musa dengan Tuhan dia. Tuhan janji situ, tapi Tuhan ada bombing ke? Tuhan tak ada bombing, Tuhan istiwa di atas arash. Tetapi Tuhan pilih tempat di situ supaya nak menajak, nak kecek dengan Musa di situ. Nak kecek dengan Musa di situ. Itu makna zahir bagi ayat. Itu zahir bagi ayat. Bukan zahir bagi ayat kata Tuhan tu duduk di Bukit Tursina tu sebagai akal fikiran musyabbihah. Itu bukan. Musyabbihah ni mana? Siapa musyabbihah? Yakni tiap-tiap orang takwil ayat Quran, maka asal usul dia daripada musyabbihah. Buat apa? Kerana takwil ayat Quran menepati puabat. Nak puabat buat apa kalau dia tidak ada sakit? Pasti dia kena ada penyakit. Penyakit ke apa? Penyakit menyerupai Tuhan dengan makhluk. Kaedah tu baik kata, tiap-tiap orang takwil ayat Quran hal sifat Tuhan, orang ni adalah asal daripada musyabbihah. Buat apa? Kerana dia nampak Tuhan seperti dia. Apabila dia nampak Tuhan seperti dia, ia kanak nak membersihkan zat Tuhan daripada apa yang dia duk khayal dalam akal fikiran dia. Maka jatuh di situ, masa tu, ketika tu jadi mu'attilah. Orang yang menguraikan sifat kesempurnaan tu Tuhan. Heran tu. Jadi Tuhan ada di atas sekalian makhluk, ada di atas arash. Boleh nak kecek dengan Musa? Boleh.
Sebab tu masalah tajalla Allah Ta'ala itu tak pasti. Tuhan tu ada di Bukit Tursina tu. Tuhan istiwa di atas aras. Tapi Tuhan tajalla rabbuhu. Tuhan tajalla mana buka hijab. Bukit tu nampak terhadap zat Allah Ta'ala. Bukit tak tahan. Tu mana miqat. Tu dah. Banyak kali dah kita baca ayat-ayat Quran umpama ni banyak kali dah. Tapi kena duk royak sokmo, takut gapo? Takut orang kita ni tak faham. Duk faham kata hak Quran royak ni kufur, kita pergi. Duk faham kata hak bukan Quran itu iman dan Islam. Ni salah tu. Nampak tu tak? Itu salah. Duk faham kata Quran ni kufur dan sesat. Duk faham kata hak bukan Quran tu iman dan Islam. Ni bala besar. Nah, buat benda tu tubik. Lebih daripada orang i'tikad khurafat di dalam bulan Muharram ni lagi. Hak tu lebih bahaya. Nampak tu tak? Hak i'tikad khurafat ada jalan juga dia nak ubah. Tetapi hak ning ni gak payah kali dia berkah diri dia dengan hak tu gak payah. Lagu mana? Sanau. Apabila Musa pergi pada miqat, pergi pada Bukit Tursina untuk nak menajak Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Lalu puak ning ni dia pergi buah. Dia tak buah lagu mana puak-puak bid'ah, puak-puak suka wak rengka Orang suka wak rengka maka dia tak boleh nak duk. Dia nak wak benda ada, dia tak wak sebab dia tak suka makan dalam pinggir. Sebab kucing dah. Nampak sebab kucing. Kucing cuba kita tengok dia. Kalau dia nak makan, dia tak makan mana dalam pinggir. Dia ambil tu dia pergi makan lain. Suruh makan sini, pecik pergi makan situ, dia tak makan. Tu golek kucing sifat yang lagu tu. Supaya juga sifat dia wahai kaca. Dia nak makan wi molek tu dak, dia suka kaca. Dia cari kaki dia nak kuku dia nak kaca, jadi selerak je. Dia tak suka itik, dia tak ada kaca, dia makan dia sodak gitu ya. Tapi ayah ni dia suka kaca. Kucing pun suka makan luar juga. Sebab tu puak-puak Bani Israel ini dia suka wak rengka, puak bid'ah hasanah lah kita kecek mudah-mudah. Nampak tak tu? Bid'ah hasanah. Sebenarnya bukan bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah tu. Tetapi dia suka buat lagu tu. Lagu mana? Mereka itu buat satu ekor anak lembu. Fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Fa Samiri ni, ketua dia Samiri. Ketua khurafat zaman tu Samiri. Ketua khurafat zaman kita ni bohlah nama gapo-gapo apa kita tahu tu. Nampak tu tak? Tu dia sama-sama khurafat. Waktu baik anak lembu, dia kata hadza ilahukum. Ini ni adalah Tuhan bagi kita. Wa ilahu Musa, dan ini Tuhan bagi Musa. Fanasi, tapi Musa tu terlupa. Apa dia kata hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya kata hadza rabbukum wa rabbi Musa fanasi. Apa dia tak kata gitu? Kerana Samiri perhati kata lembu ni tak ada jadikan dia, tak ada jadikan langit bumi. Sebab dia tak guna Rabb. Dia guna ilah. Dia nak panggil orang mai ibadat kepada anak-anak lembu. Kalau gitu aliha bermakna bukan makna rububiyah. Bukan makna rububiyah, bahkan makna al-uluhiyah. Nak pergi ubah tak boleh dah. Ya makna yang ikut tu dah. Sebab tu kata Quran ni tak ada nak ubah. Kalau ubah apa orang tahu kata dia ubah. Tu tak? Dia ubah. Baik. Sana'u 'ijlan min dhahabin, daripada emas. Fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar, ada rupa dia dan ada ada suara. Jasadallahu khuwar, ada suara dia. Ya buat tadi itu Samiri dia buat tu bukit, duduk di atas bukit tu. Kalau siapa dia pergi Mesir, ada lagi rupa tepat tanah yang yang Samiri tu buat anak lembu tu. Tuhan taruh kita tengok. Wallah alam lah, sungguh kalau lagu mana kita tak ada bimbel, orang dakwah sunnah kita tak ada lagi tek petak ada. Nyanyolah kita tengok saudara kita tak faham tu. Dia juga ambil dia sapu tak betul. Tu, dia buat gitu. Dia bukan tempat nak ambil berkat situ. Nampak dah tu? Dia masalah tanah tu tanah Samiri duk buat lembu tu. Buat apa kita dak pergi buat lekeh diri kita lagu tu. Kita tak faham sunnah, tak faham Islam yang sebenar, tak faham. Hak tu jadi masalah. Jadi berasa payah, berasa tak sedap dengan gapo?
dengan apa Islam kita bawa datang. Afallahu anhum. Hadanallahu wa iyyahum ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Dia buat kan, mereka itu buat seekor lembu min zahabin, daripada emas. Min huliyin. Huli makna amah, pakai amah. Wa abaduhu, kamar dia pakai sembah dia. Sembah lagu mana sembah? Sembah di sini makna pakai ada minta doa. Hei anak lembu, wilah kepada aku gitu, wilah pada aku gini. Setengah kata, hei anak lembu, tolonglah minta pada Tuhan tu. Minta pada Tuhan, aku minta adamu. Ayat gitu. Abaduh, orang panggil. Apabila siapa masuk, Musa pun balik. Walamma raja'a Musa wajadahum qad irtaddu faghadiba alaihim. Maka tak kalau Musa itu balik, maka didapati mereka itu oleh Musa, kata mereka itu murtad. Keluar tubik pada agama. Ibadat lain pada Allah Ta'ala, keluar tubik pada agama. Maka Musa pun marah. Marah di atas buat mereka itu. Wa annabahum. Dan Musa itu pun mencela. Annabahum. Mencela mereka itu. Marahlah. Marah serta mengepek lah kita kecek mudah-mudah sini. Ni kita ke mana? Tak ada orang tanya kita ni. Kita mukarrar, kita duk anak cucu kita duk mengaji. Nama tanya kita mana pula kita ni. Nampak tu tak? Faraja'a aktsaruhum wa tabu. Maka mereka itu apabila Musa marah, murih dan royak keadaan, mereka itu rojok. Rojok mana kan kembali. Aktsaruhum, kebanyakan taubat diri daripadanya. Lalu faqala Musa hadhil kalimah. Maka Musa pun kata akan itu kalimah. Fasammu Hudan. Thumma tahawwalat ila Yahuda. Ila al-Yahudi. Kemudian, maka Musa pun kata dengan itu perkataan. Maka dinamakan mereka itu Puak Huda. Puak Huda mana? Puak rojok daripada kesilapan, kesalahan. Lepas duk lama dia jadi berubah. Berubah apa? Berubah lorak cakap tukar daripada Huda jadi Yahuda. Nampak tu tak? Itu adalah sejarah waktu dinamakan Al-Yahud dengan Yahud. Waktu kita boleh tahu dah lah asal usul lagu mana. Kemudian aqidatul Yahudi, pegangnya orang Yahudi ni balas mana? Kanat aqidatul aqidatul Yahudi qabla an yuharrifuha aqidatul tauhid wal iman as-sahih al-munazzalati min Allah Ta'ala ala Musa alaihi salam. Pegangnya orang Yahudi pada asal, iaitu belum daripada dia ubahkan akan ajaran Yahudi tadi itu, iaitu akidah pada akidah al-Islamiyah ni lah. Aqidatul tauhid, aqidatul iman as-sahih. Pegangnya hak kena lah mengasaskan akan Allah Ta'ala. Hak sah yang turun daripada Allah Ta'ala di atas Musa AS. Asal hak tu. Asal masa Musa ada hari Taurat, dia tak boleh nak ubah apa sebab Musa ada. Maka zaman tu orang beriman dengan Nabi Musa boleh masuk syurga belaka. Tapi lepas daripada ketinggalan Nabi Musa AS, datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka ini tak terima. Hak ni tak terima. Yahudi tadi. Sebab apa? Sebab mereka itu ubah dah. Satu. Yang kedua, agama Islam mari nasakh, mari sapuh kat agama dia, so pakat agama baru. Nama kata tak adil buat lagu tu. Tak adil buat apa? Kita kata adil. Jalan mana Tok Guru? Seumpama tukar raja, tukar presiden, takkan ubah unai-unai. Bukan ada ubah semua adalah Taurat, benda hak babi tak boleh makan pas situ. Arak tak boleh makan, tak boleh minum. Zina pun tak boleh, bunuh orang pun tak boleh, rapah orang pun tak boleh, zalim pun tak supa ya. Tapi ia ubah setengah-setengah daripada hukum syarak. Hukum syarak lagu mana? Seperti semaya orang Yahudi lagu lain, kita semaya lagu lain. Banyak tu ya. Tapi hakikat semaya tak ada lagi. Ada. Seumpama kita puasa Asyura baru ni, Yahudi pun puasa sebab ada Taurat je banyak. Nampak tak tu? Jadi bukan makna kata ubah tu
ubah jadi teruk. Bukan. Kamu ada misal lagu mana? Misal seumpama tukar raja dalam negeri. Undang-undang tukar tak? Ada tak ya tukar? Tukar Perdana Adipati, tukarnya presiden. Tukar tak? Tukar. Undang-undang hak dulu gini, undang-undang hak baru gini. Gitulah. Kita nak kita faham jadi jelas tu. Nampak tak tu? Lakinnahum harrafuha wa baddaluha wa btada'u fiha ma lam yanzilhu Allahu. Akan tetapi mereka itu mengubah dan mereka itu mentukarkan akan ajaran Yahudi hak asal serta wat rengka di dalamnya, dalam agama Yahudi. Nak tahu kata orang khianat agama, pergi tengok kata siapa hak khianat agama sungguh, orang wat rengka wat bidah dalam agama. Ingatlah kita sebagai umat Islam, kita ngaji dah ni, anak-anak pelajar semua tu ingat kata tiap-tiap mereka yang suka wat rengka dalam agama, orang ni khianat agama. Orang ni adalah orang yang buka pintu untuk orang khianatkan agama. Bahkan diri dia pun khianat agama juga. Dia merengkakan perkara yang tidak Allah Ta'ala menurung akan dia. Allah Ta'ala tak ada sokong pun sikit pun. Tak. Tu maknanya gitu. Hemalat nah sini. Kemudian, setelah daripada kita tahu sebab gapakah nama Yahudi, sebab gapakah pegangan orang Yahudi, tahu dah dua. Di sini, nuktah yang ketiga, muka 57 tu, bidayatul inhiraf. Permulaan penyelewengan orang-orang Yahudi. Yang menyeleweng lagu mana? Mari kita pakat tengok. Bada'al inhirafu Bani Israel al-Yahud ni lah fi ahdi Musa alaihi salam. Mula jadi celaru dia. Jadi berpaling dia daripada kebenaran bagi puak-puak Bani Israel Yahudi ni pada zaman Musa AS lagi. Pada zaman mana? Zaman Musa AS. Wa huwa hayyun baina adhhurihim. Sedangkan Musa duk hidup sekali dengan mereka lagi. Ingat kata baina adhhurihim, mana sekali dengan mereka lagi. Kapuak kaulau nan'i. Gitu makna bahasa Sia. Sekali dengan mereka itu lagi. Yahudi ni orang tak erti dengar. Orang keras perut. Orang pakai hawa nafsu tak kena pada tepat. Orang qaumiyah. Orang kira kepada diri ananiyah. Orang tak dengar orang. Dalam arti kata tak dengar orang di situ, tak dengar alasan. Sebab itulah orang tak dengar alasan, nak berpati berpuak, suka buat rengka dalam agama. Orang ni adalah ciri-ciri PA perangai orang ni. Orang kita duk dengar. Sifat Yahudi tu dah. Tu. Lalu haitsu talabu minhu ayyuriyahumullahu ta'ala faqalu lahu. Sekiranya mereka itu Yahud minta daripada Musa alaihissalam bahawa nak melihat akan Allah Subhanahu wa taala dengan cara lahir-lahir, zahir-zahir. Lalu fuak ia kata bagi Nabi Musa, faqalu lahu, maka fuak Yahudi ni kata bagi Nabi Musa, arinallaha jahrah. Beri tengoklah kepada aku ni Tuhan dalam keadaan nyata-nyata gitu. Terbuka selalu dah. We tengok dengan mata kepala selalu dah. Selalu dah gitu. Orang kalau molek ni, dia tak tanya benda-benda lagu ni. Supaya kita pergi jumpa orang lebih. Demo monyak no dah. Demo gano apa nama napaknya gitu. Dok tanya Rusia tu. Ini orang tak molek. Nampak tu dah? Tak reti tu. Kalau lah main nak mengaji, tak sah mengajar. Kalau mari nak buat hak benda penting-penting, tak sah kuat kira. Ya tak molek tu. Ya biasa benda hak tak boleh nak tanya. Tu misal, saya nak misal. Supaya mana ni? Suruh. Arinallaha jahrah. Hey Musa, wifak kami tengok Allah Ta'ala lahir-lahir gini. Mana boleh lah tu.
Musa ni tak boleh nak tengok Tuhan. Bukit tak kuasa nak tengok Tuhan. Tuhan buka hijab. Tak kuasa nak tengok. Dia ni nak tengok Tuhan. Apa lagu tu? Ni perangai huduh belaka. Itu masa Musa dah ada. Thumma lamma mata Musa alaihi salam. Kemudian tak kala mati oleh Musa alaihi salam, akhadhu yuharrifuna dinallahi wa yubaddiluna fit Taurati. Tak kala mati oleh Nabi Musa AS, mengambil jalan mereka itu untuk mengubahkan agama Allah Ta'ala dan membeki agama Allah Ta'ala yang ada dalam Taurat. Beki Taurat. Ya beki apa? Beki Taurat. Ya beki habis licin. Apa kena beki? Kerana ia tak suka duduk dalam undang-undang. Fuak Yahudi ni asal-asal fuak bid'ah. Fuak suka wak rengka bid'ah hasanah dalam agama. Itu Yahudi pada asal. Ambil go ni. Banyak daripada perkara-perkara yang dia ubahkan akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam At-Taurat. Faqalu, maka kata mereka itu. Lepas pada Musa mati, dia katakan Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Uzair itu anak Allah Ta'ala. Ni apa yang kata? Tak kena dengan cara ni, je lah dah. Dogi kata benda hak Tuhan tak ada kata. Dogi royak benda hak Tuhan tak ada royak. Kalau kita tafsir nak tetap hak Tuhan tu lain. Nampak tu tak? Kita tafsir nak tetap hak Tuhan tu hak lain. Lagu mana? Tuhan kita ni tunggal. Nampak tak tu? Kita pun tafsir kata tunggal ni tidak ada gulawe. Tidak ada gulawe tadi itu tu bukan kala Tuhan. Kala Tuhan Allahu Ahad. Tidak ada gulawe tu kala kita, tapi kita tafsirkan Al-Ahad supaya nak bantukan Allahu Ahad. Tak apalah tu. Tapi hak pesening Allah tu Ahad, tapi meroyak kata Uzairun ibnullah. Uzair anak Allah. Cengah. Ia tak serupa kala tafsir dengan kala hak kena tafsir. Kala hak kena tafsir wahyu. Kala tafsir bukan wahyu. Setengah-setengah kata, mana ayat kata Tuhan tak ada gulawe ni dalam Quran? Mana? Duk pandai-pandai. Ya tak kena mana. Dia panggil babul lazim. Bak lazim. Kecek bak lazim. Tak apalah tu. Lazim pesing mana? Bukan lazim pesing dogi kok suku Quran mai kok ni, hadis mai kok ni, Taurat gi kok ni, ya gi kok lain. Tak. Lazim tuah tu. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni tunggal. Tidak ada gulawe bagi dia. Belawe dari antara dua ni. Tak belawe. Tapi ayat kata Uzair anak Allah. Belawe ada dengan Allahu Ahad. Belawe. Ya tak serupa tu. Malak tu dah. Tu. Wa qalu, kata mereka itu Yahud, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah dan kekasih bagi Allah Ta'ala. Bubuh belakang. Itu ayat Quran. Tuhan cerita terhadap perkataan dia, catat tahu dalam Quran. Nampak tu? Tu maknanya. Idafah ila tabdilihim fi ahkam syari'ati al-munazzalati ala Musa alaihi salam. Hal lebih lagi sehingga mereka itu tukarnya hukum hakam hak syarak mari yang turun di atas Musa alaihi salam. Wa harrafu, mereka itu ubah apa? Nusus Taurat. Mereka itu ubah akan nas yang ada dalam Taurat. Wa qasu, dan mereka itu qiyas ara'a ahbarihim al-mumathilah bima yusamma indahum bitilmud. Dan mereka itu qiyas pendapat guru mereka. Pendapat guru-guru mereka yang menggambarkan bagi perkara yang jadi nama di sisi mereka tadi itu dengan Tilmud. Dengan apa? Dengan Tilmud.
Dengan Tilmud. Asalnya Tilmud ni asalnya Tilmud ni dia tak ada. Asal Taurat. Tapi dia suka buat rangka dia gitak nama lain. Gitak nama lain. Hak ni masalah ni. Dia letakkan nama lain, benda hak Tuhan tak ada waktu turun mari. Dia kata tak ada gapo, kita qiyaslah. Taurat pun nama, Tilmud pun nama. Yelah tu. Ya buat pandai-pandai. Mereka ini suka buat pandai-pandai, benda hak tak boleh nak buat pandai. Apabila benda tak boleh nak buat pandai, dia buat pandai-pandai, tu jadi punuh tu. Apa? Mansyak sebab gapo mereka itu boleh jadi gini? Kerana tak lain tak bukan mereka ini adalah suka buat rangka adalah agama. Wa huwa syuruhun. Sedangkan Tilmud tadi itu sebagai syarah. Wajtihadatu ulamaihim. Dan pendapat-pendapat ulama-ulama mereka. Ingat, syarah ulama, pendapat ulama yang tak serupa dengan ajaran Islam hak asal ataupun ajaran Tilmud hak asal, ajaran Taurat hak asal, yang mari sana, mari di Yahudi, perangan ni. Itu panggil syarah tu, hak ulama Yahudi syarah mari, tapi syarah pas keluar. Bukan syarah duk dalam duk. Ulama mereka ni sifat lagu mana? Alladzina ahallu lahum lahmal haram wa harramu alaihim al-halal bi ahwaihim. Ulama mereka menghalalkan bagi mereka itu Yahudi akan daging-daging yang haram. Tuhan tak saya makan babi, dia kata boleh. Tuhan tak saya makan perkara yang tak sembelih, dia kata boleh. Dan memperharakan oleh ulama-ulama mereka di atas mereka itu Yahudi akan perkara yang halal dengan hawa nafsu mereka. Dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka. Ini masalah. Ini masalah besar sekali. Mereka menghalalkan, mengharamkan mengikut hawa nafsu. Ini sifat al-Yahud wal Nasara, bukan sifat orang Islam wal Muslimin, bukan. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam jaga molek dah, jaga molek masalah ni. Kena jaga molek supaya kita tak jadi silap. Silap ke apa? Silap faham terhadap agama kita. Silap faham terhadap agama kita. Jangan kita buat mudah lah. Jangan kita buat mudah dalam masalah kita nak faham agama. Ulama kita turut boleh selama mana ia selarah molek dengan Tuhan. Selarah molek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak selarah, tak hak ulama hak pesening gi pakar ulama hak nak turut Tuhan. Ya gitu. Heran tu. Ni sebagai ibrah, pengajaran daripada apa yang Allah Taala riwayat tentang orang Yahudi. Lidzalika qala Allahu fihim. Dengan sebab bagi demikian itu Allah Ta'ala kata terhadap mereka. Kata lagu mana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini umum. Yahudi dengan Nasara perangan tu lah. Suka buat rangka dua-dua. Ya rajin benar orang tak suruh. Ya bala juga. Nampak itu tak? Kalulah orang suruh yang malah, hak tu pun binasa juga. Tapi hak moleknya jangan rajin lebih daripada orang suruh. Sekadar mana hak orang suruh kita buatlah urusan agama ni. Ada pun urusan dunia tak nanti orang suruh, nampak cemar, nampak tak cuci, nampak tu nampak ni, kita sipai lah. Tak apa tu. Terutama barang tu milik kita, rumah kita, madrasah kita, pondok kita, jamiah kita, rumah orang tua kita, tak apa. Rumah orang lain jangan. Rumah hak kita tak ada milik, jangan. Rumah hak orang kita tak kenal, jangan duduk saja. Jangan dia buat gapo, malaikat orang suruh. Ya lagu tu kaedah. Rumah kita tak nanti orang suruh, tak nanti ayah suruh, mama suruh, nampak cuma sapuhlah. Jawab betul tak benar, orang tua kata betul tak benar lagu mana? Mengaji tak faham hak orang kata. Mereka ini lagu mana? Mengambilkan Yahudi Nasara sekali lah.
mengambil mereka itu ulama-ulama mereka. Ahbar jamak daripada habr. Ulama Yahudi panggil habr. Ruhban ulama Nasara. Padri orang panggil. Hak kita panggil ulama, alim ulama. Ha tu dia. Arbaban min dunillah. Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa apa Tuhan guna arbaban, Tuhan tak kata ilahatan di sini. Wa apa? Kenapa? Kerana di sini apa panggil maqamur rububiyah. Menghalal mengharam khija Tuhan, hak yang bersifat dengan Rabb al-alamin. Sebab tu Tuhan menamakan mereka ini bubuknya khija Tuhan. Khija Tuhan menghalal mengharam. Dia sebagai ruhban, sebagai ahbar, alim ulama makhluk bukan khalik, wak pandai-pandai tentang urusan Tuhan. Lalu Tuhan menamakan orang Yahudi Nasara, hak ambil ulama dia, wak pandai-pandai urusan Tuhan lain daripada Allah Ta'ala ni, pandai lebih pada Tuhan ni, menamakan arbaban min dunillah. Ai ittakhazuhum arbaban min dunillah. Mengambil mereka itu Yahudi Nasara, ulama-ulama mereka sebagai Tuhan yang mensyarakkan halal wal haram lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa qad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza fi hadits bimakna fi haditsin. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan akan ini ayat di dalam hadis. Ya, hadis sahih. Hadis daripada apa nama? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni salah satu daripada tokoh ulama ahli kitab. Tokoh ulama ahli kitab Nasara. Yang mai jumpa dengan Nabi pakai salib. Nabi kata buat salib mutubik, ya buat tubik. Lalu Nabi kata, puak mung ni suka ibadat kepada padri kamu lain daripada Allah Taala sangat, dia kata. Lalu Adi pun jawab kepada Nabi dengan beradab, kata, ya Rasul, ya Muhammad, puak kami tak ada ibadat kepada padri-padri kami, ulama-ulama kami. Nabi pun senyum. Nabi tanya balik, alangkah tidak apabila mereka itu menghalalkan perkara yang haram kamu taat, dan mereka itu mengharamkan perkara yang halal kamu itu taat? Adi kata, ya. Lalu Nabi Muhammad jawab kata, lagu tu dah lah mana ibadat kepada mereka. Kamu ibadat kepada mereka, lagu tu dah. Sebab tu syirik dalam masalah amal ibadat ni ataupun masalah hukuman tadi itu, hukum ni hukum hak Tuhan. Hukum hak Allah, jangan orang lain berduk pandai-pandai. Kalau kita taat kepada hukum ni, hak lawan hukum ni Tuhan, salah hati kita ibadat kepada orang yang mensyarakkan perkara hak Tuhan tak ada syarak mari, maka salah kita. Supaya Yahudi Nasara salah sini. Kita ngaji supaya kita tak boleh masuk di kita dalam kesalahan. Nampak tak? Tak boleh masuk di dalam kesalahan. Baik. Bi anna ma'na ittikhazihim arbaban ay ta'atuhum fi tahlil ma ahallallahu wa tahlil ma harramallahu. Apa mana ittikhazihim arbaban? Ai ta'ata apa nama? Ta'atuhum. Ta'atuhum. Kita taat terhadap padri-padri alim ulama tadi. Pada apa? Pada mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halal dan menghalalkan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haram. Maka salah besar. Lagu ni salah besar. Itu satu daripada rupa mula-mula jadi menyeleweng orang Yahudi. Mula-mula sekali. Yang kedua, nasabahum al-ibna ilallah ta'ala. Penyelewengan yang dua bagi agama Yahudi, iaitu sandarkan anak bagi Tuhan. Allah. Pakat sandar anak bagi Tuhan. Yahudi pun sandar, Nasara pun sandar, orang Quraisy pun sandar. Kata Tuhan tu ada anak. Subhanallah. Tuhan nak buat gapo anak, muka Tuhan maha terkaya dah. Dia cukup pi dah dengan apa yang dia itu ada. Nak buat apa kat anaknya? Kita dah kita nisbah buat apa, tapi Tuhan royak. Qala ta'ala anhum. Allah Ta'ala kata terhadap mereka,
wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Telah berkata oleh Yahudi Uzair itu iaitu anak Allah, dan telah berkata oleh Nasara kata Isa bin Maryam itu anak bagi Allah. Maka mereka itu faza'amu anna Uzairan huwa ahadu anbiya'ihim ibnullah ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Mereka itu sangka bahawa sesungguhnya Uzair itu kena kepada anak Tuhan. Sedangkan Uzair ni salah satu daripada nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan kita. Ya ada orang kata anak bagi Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka itu bercakap, sebagai maha tinggi dan lagi maha besar. Tak kena mengena dengan Tuhan. Ada orang kata Uzair ni anak Tuhan. Uzair sendiri pun tak mengaku. Ini masalah. Tuhan sendiri tak mengaku, orang lain nak bubuh. Hak ni hak masalah sekali-kali lah. Tu dah, hak ni masalah sekali-kali lah. Kemudian di antara perkara lagi wa min iddi'aihim ad-dallah, dan di antara dakwa-dakwa mereka itu yang tak betul jalan, yang sesat, dia kata gua nak mula-mula abnaullahi wa ahibba'uh, kami ni adalah anak-anak Tuhan, ada kekasih bagi Tuhan. Dia ada perasaan diri. Sebab tu ia iktikad kata lain daripada puak dia tu menatai belaka. Yalah belaka tu salah, belaka tu. Yang kedua, sebab jadi salah mereka ini, sesat mereka, dia kata Tuhan ni fakir. Annallaha faqirun wa hum aghniya. Allah Taala ni fakir, puak dia kaya. Tuhan kata lagu mana dalam Quran? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sebab tu ulama tafsir, ulama qiraat, dia suruh baca ayat tu, baca dengan suara bawah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma. Tu baca atas. Hak tepat dia kata ke Tuhan tu baca di bawah sikit. Jangan duk tekan situ. Sebab ayat tu ayat Tuhan merka. Ayat Allah Subhanahu wa taala memerkakan. Ni orang ayat boleh kata ya kaya, Tuhan ni fakir. Manusia kita sebab tu apabila nikmat banyak doa boleh ke dia Tuhan wi ke. Jadi gini, dia tak ingat nikmat. Orang kita ni kalau buat baik lebih daripada had, dia tak pakai orang, tak jadi orang. Anak pun jadi tak pakai, sainggu pun tak pakai, anak koli pun tak pakai, anak buah pun tak pakai. Moga buat baik berdoa. Dia kena ada juga cara-cara tarbiyah tadi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna yadallahi maghlulah. Dia kata orang Yahudi ni, dia kata yadullahi maghlulah. Tangan Allah ni sifat, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan. Tangan ni adalah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Tak serupa dengan sifat tangan makhluk, walaupun musyarakah pada panggil qasi pada panggil. Tak apa situ. Tu tak? Jadi tangan Tuhan ni tak serupa dengan tangan makhluk. Sudah. Kita orang mazhab salah berimej lagu tu, lepas lagi gitu. Dia nak pergi bercara banyak pada tu. Kalau orang ada ayat kata tangan Tuhan ni tak ada, sebab apa? Tak ada. Sebab tak boleh Tuhan ada tangan. Kalau ada tangan serupa dengan makhluk, tahu kata hak tu panggil Jahmiyah. Heran tu, orang Jahmiyah Mu'attilah. Molek tu. Tu. Adapun musyabbihah lagu mana? Royak tak tangan serupa dengan kita. Serupa dengan kita tu baru jadi musyabbihah. Isbat tangan Tuhan satu sifat pada Tuhan, itu ahli sunnati wal jamaah mazhab salah. Tapi telinga hak berat je kata mazhab salah. Hak tu telinga dia tak cerak. Ya salah balik dia, bukan salah balik Tuhan, salah balik kita mazhab salah ni. Tak. Tu tak? Lalu Yahudi dia kata kan? Yadullahi maghlulah. Lalu Tuhan kata ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka lah dibelenggukan. Gapo makna Tuhan ayat?
Wak ni hak pesen kata tak ada beri kok orang ni. Wak ni hak bakhil sekali ni. Ya kok tu maknanya. Tu tak? Tafsir dengan lazim. Tak apa, tak ada masalah. Tu. Walu'inu bima qalu. Dan dilaknat dengan sebab apa yang dia kecek. Sebab tu kecek pe terkadang kena laknat sebab cakap pe kena belajar. Wa kadzalika qauluhum li Musa, demikian itu juga perkataan mereka itu bagi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tak akan beriman dengan engkau ya Musa sehingga kami boleh tengok Allah Taala dengan lahir-lahir gini. Tengoknya buat syarat. Yalah dah. Supaya orang PA perangai tak berjuru, orang hajak pergi kana-kana, ai mu kena beri duit ke aku dulu. Kalau tak aku tak pergi. Orang sini tak boleh buat pasal main. Nampak tu tak? Orang tak molek. Itulah tu. Seterusnya, wa za'amahum anna Allah Ta'ala ta'ib min khalqis samawati wal ard. Mereka itu sangka, kata bahawasanya Allah Ta'ala itu penat daripada menjadikan langit dan bumi. Lalu Tuhan nafi daripada diri dia. Tuhan tolak kata, tak, aku tak nak penat apa. Wa ma massana min lughub. Tidak setuh gapo penat-penat. Tak ada, aku tak ada. Tuhan kata tak ada. Ni kita kena percaya Tuhan. Hak dia mau kata jangan percaya. Tu tak? Tu. Itu mana perkara yang Tuhan duk royak kepada kita, nak kita itu tahu dan faham. Adapun mereka ada bubuh kepada mazhab salah kata, hari yang ketujuh sebagai Imam Tabari royak kata Tuhan itu istiwa, tu akidah Yahudi itu. Tak, itu bukan akidah Yahudi. Itu adalah aqidatul Islamiyah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Aqidatul Islamiyah. Wa Jahmiyah sahaja yang tak boleh nak beriman sebagaimana Tuhan kita royak di dalam Al-Quran Al-Karim. Heran tu? Tu dia. Sebab tu kita jangan terpedaya dengan perkara-perkara seumpama tu. Mereka adalah orang yang tak faham agama, tak faham agama. Sebab tu ia banyak kecek tu menyengah dengan Al-Quran was Sunnah. Kalau dia tahu jatuh agama. Nampak tu tak? Kalau dia tahu jatuh agama, kalau dia tak tahu tak apalah. Tapi orang kita dia tak boleh nak katuk, dia tahu tak tahu. Akhir insya-Allah supaya tak berat di atas anak cucu kita, pelajar-pelajar kita ni. Akhir sekali molek bab ni sekaligus lalu saya baca. Inkarul Yahudi wa juhuduhum lin nubuwati khatamin anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hak salah mereka yang seterusnya, hak besar sekali orang Yahudi, iaitu ia ingkar dan tak beriman terhadap kenabian penutup bagi segala nabi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata ia tak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Maka ia nak jadi orang beriman lagu mana? Kalau ia tak beriman dengan Nabi Muhammad, maka tak jadi orang beriman. Yahudi dah ada sekarang lah ni orang kafir, orang tak beriman. Kalau mati kadang lagi tu tak selamat. Tak selamat. Tu maknanya gitu. Raghma annahum ya'rifuna annahu Rasulullah haqqan. Sekalipun mereka itu sesungguhnya bahawa sesungguhnya mereka itu mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul sungguh, Rasulullah sungguh alaihi salatu wassalam. Dia tahu. Sebab tu tahu. Bukan tiap-tiap tahu boleh nak ikut benar-benar. Tak. Ingat tu, bukan tiap-tiap tahu kita orang tu apa tak tahu yang ngaji banyak juga. Ya pun ngaji juga. Ngaji suku, tahu suku. Tapi nak ikut suku. Dia mau kata, kan orang tu ngaji Mekah tak nyampe akidah salah. Kan duk ngaji dengan syekh ni kan tak faham akidah salah. Hai yang ngaji suku. Nampak tu tak? Dia tahu suku, dia nak terima suku. Orang Yahudi, dia tahu. Kata Nabi Muhammad ni rasul sungguh, bukannya pura-pura. Dia tahu bukan tak tahu. Tapi dia tak terima. Dia apa? Dia tak terima. Waladaihim al-adillatu ala dhalika kama zakara Allah dhalika anhum. Dan di sisi mereka, yakni di sisi Yahud, ada alasan di atas dimaki itu. Kata ia ketahui, ia tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena pada Nabi Muhammad sungguh.
sebagaimana Tuhan sebut terhadap mereka. Tuhan sebut perkara tersebut tadi itu daripada sifat-sifat mereka al-Yahud. Haitsu dzakara annahum ya'rifunahu wa ya'rifuna nubuwwatahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sekiranya Allah Ta'ala sebut bahawasanya orang Yahudi tadi itu mengetahui, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenal akan sifat kenabian Nabi Muhammad. Ya kenal belaka. Batal tubuh Nabi Muhammad dalam Taurat royak nyata molek, cacin bahasa sia kata. Sifat Nabi Muhammad dalam Taurat royak nyata, jelas cacin molek. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana dia kenal akan anak-anak dia. Bahkan dia kenal batal tubuh Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad lebih pada anak dia lagi. Itu Yahud. Tapi tak terima. Tak terima. Apa tak terima? Berasa kalah. Dia berasa halah. Sifat berasa halah ni lah nyanyi. Sebab tu dia tak akan benar orang ni. Apa tak akan benar? Sebab kena masuk neraka. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Quran kata faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia selamat daripada api neraka, boleh masuk dalam syurga, orang ni dapat kemenangan. Orang tu dapat kemenangan. Mereka ini tak, dia berasa nak benar di atas dunia ni sehingga Tuhan tahu benar sampai ke bila-bila pun kena masuk neraka kekal sebab tak beriman dengan Nabi Muhammad. Betul dah. Sebab tu umat Islam jangan jadi PA perangai sepuan ni. Terima akidah salaf. Terima akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kemukakan oleh tokoh-tokoh ulama Islam yang bermanhaj salaf as-salih. Yang berlandaskan pada al-salafis salih. Nampak tu tak? Ingat, aqidatul salafis salih bukan aqidatul musyabbihah sebagaimana dakwa Mu'attilah Jahmiyah. Bila nak jadi musyabbihah? Apabila keluar daripada mulut dia kata sifat Tuhan seperti makhluk. Okey, hak tu jadi musyabbihah sungguh. Ia kena seperti itu kena ada. Muka Allah seperti muka kita, itu musyabbihah. Tangan Allah seperti tangan kita. Istiwa Allah seperti istiwa kita. Itu panggil musyabbihah. Kalau itlaq kecek sebagaimana Tuhan raya, Nabi raya, ulama salah kecek lagu tu, maka hak ni panggil ahli sunnah mazhab salaf. Siapa dia kata lain daripada ning, nasya akan dapat kemerkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bagi dia. Faham tu tak? Nak kita faham jadi jelas di sini. Takut tak faham pula tu. Sebab tu apabila kita kena royak nak faham ni. Lepas pada tu lagu mana? Akhir ayat. Tuhan jamin kita mereka ni kenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenal lagu mana? Tengok. Qala ta'ala. Allazina atainahumul kitab, mereka yang kami beri kepada mereka itu akan kitab. Pia ni ahlul kitab di sini ni kena pada dua jenis. Al-Yahud wan Nasara. Yahudi tu hak ketua kepala sekali dalam masalah ni. Sebab Yahudi ni alain, Nasara ni tak alain. Yahudi alain tapi malah nak beramal. Nasara ni tak alain tapi suka nak beramal. Nampak tak dua ni? Maka Islam kita campur dua, reti serta amal. Ya tak say tak reti kamar dia amal. Jadi Nasara, reti tak beramal jadi Yahudi. Islam reti serta beramal. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Tuhan doa tu insya-Allah. Tuhan kita boleh buat tu. Ya'rifu alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui akan Nabi, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka itu kenal akan anak-anak cucu dia. Lalu Tuhan kata apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allah. Dan sesungguhnya kumpulan daripada ahli kitab Yahud Nasara tu mentutupkan, susuk benar-benar sedangkan mereka itu tahu. Surah Al-Baqarah ayat 140 ni. Sebagaimana apa yang ada dalam kitab Muqarrar ni lah. Sebagaimana ada dalam kitab Muqarrar ni. Siapa nak tengok? Terkadang tulis tadi itu kena, terkadang saya tengok jadi tak kena. Sebab tu nak tengok dalam Quran hak asal. Yang dalam Quran hak asal coba tengok. Saya dah kata dah. Dah kata dah. Tu hai kena. Tak ada kena dah. Dah kata dah. Mana kata ayat 140 ni. Kena. 140 ni.
Saya duk silap takut tak faham apa nama, duk ingat surah lain dak, surah ni. Surah Baqarah kena dah lah. Kena dah, alhamdulillah kena dah. Kena dah. 140 ni suratil Baqarah. Siapa dia nak pergi tengok situ nah. Tengok di situ. Itulah sedikit daripada apa nama tu, daripada pembicaraan bab al-Yahud pada tengah hari ini. Bagi kanak-kanak kita tu bolehlah ikuti bersama, lepas pada ni pun tak apa. Nak periksa apa dengar, kita ngajar siap-siap dah. Tu mudah-mudahan kita boleh ambil faedah seluruhnya. Dan madah yang terakhir dari hak kelas 9 ni, iaitu sakut pada dengan as-Sahyuniyah, Zionis. Lagu mana pula beza lagu mana dengan Yahudi biasa tu ya, beza lagu mana, insya-Allah kita akan ngaji pada hisah yang lagi akan datang. Pada tengah hari ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita faham apa yang kita kemukakan tadi itu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.